Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Nur Faizah binti Dollah, selaku pensyarah untuk subjek GM 3013 Hubungan Manusia dalam Pentadbiran. Jadi pada kali ini kami berempat telah diamanahkan untuk menyediakan satu task berkenaan bab 5 iaitu isu-isu dalam hubungan manusia. Okey. Saya mewakili kumpulan kami, nama Nasiruddin bin Harun, matrik nombor 260737, dan saya akan mulakan bicara berkenaan bab 5 isu-isu dalam hubungan manusia. Okey, kita teruskan. Okey, pengenalan dalam dunia globalisasi kini menunjukkan kepatasan dan kepesatan negara Malaysia membangun dengan pesat. Justru ia memberi kesan terhadap golongan sederhana yang hanya bekerja makan gaji dari pihak organisasi sama ada dari sektor awam dan swasta. Rentetan daripada itu, golongan ini perlu menempuhi pelbagai ujian dalam sesebuah organisasi bagi memenuhi kehendak organisasi dalam mencapai kecemerlangan pekerjaan. Lantaran itu akan menyebabkan berlaku tekanan kerja, yakni stres dan konflik di antara rakan sekerja. Okey, kita teruskan. Kita masuk pada bab definisi organisasi. Menurut Litera pada tahun 1983, organisasi adalah merupakan kerjasama sosial yang dilakukan oleh setiap individu dalam sesebuah organisasi dalam menyumbangkan daya usaha dari segi pengetahuan, pembentukan, struktur dan juga sistem yang akan digunakan untuk mengendalikan perjalanan organisasi. Sebuah organisasi boleh terdiri daripada sekurang-kurangnya seorang individu atau sekumpulan orang yang menceburkan dalam satu usaha yang sistematik dan berterusan bagi mencapai objektif serta matlamat yang telah ditetapkan di dalam sebuah organisasi. Okay, jadi kita dapati di sini definisi organisasi ini. Satu syarikat atau organisasi itu memerlukan teamwork. Okey, memerlukan teamwork untuk bekerjasama untuk menjalankan proses pekerjaan. Okay, kita teruskan definisi konflik. Definisi konflik boleh didefinisikan sebagai perselisihan atau perbezaan pendapat antara individu dan juga perbezaan mengenai idea-idea. Dalam bahasa yang mudah difahami, konflik adalah merupakan suatu situasi di mana perbezaan pendapat di antara dua pihak yang membawa kepada percanggahan. Situasi ini berlaku apabila individu tersebut tidak mahu mendengar pendapat daripada orang lain dan mengharapkan supaya rakan sekerja yang lain perlu berurusan dengannya sebelum sesuatu keputusan dijalankan ataupun dilakukan. Mengikut Stephen P. Robbins 2007, mendefinisikan konflik sebagai suatu proses yang dilakukan oleh sesetengah individu untuk mengimbangi usaha yang dilakukan oleh rakan sekerja yang lain dalam bentuk halangan yang tertentu. Kurang daripada itu akan menyebabkan orang akan berasa kecewa dalam mencapai matlamatnya dalam meneruskan hasratnya. Okey, kita teruskan. Okey, di sini kita dapat lihat beberapa proses konflik. Robbins pada tahun 2001, proses konflik pada pendapat beliau, pada kajian beliau, proses konflik terdiri daripada 5 peringkat, iaitu potensi percanggahan atau ketidaksepadanan, pertimbangan dan kepribadian, niat, tingkah laku kita, dan akhir sekali yang nombor 5, hasil, yakni kesudahannya. Okey, untuk topik yang seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Engku Nur Hafizam, untuk sambung topik yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad As-Sobirin bin Maksani. Saya akan sambung slide yang seterusnya daripada rakan saya, yang itu punca-punca konflik dalam organisasi.
Ia Berger 1957 telah menyatakan bahawa amalan pengurusan yang tidak mempertimbangkan sentimen pekerja sering kali didapati bercanggah dengan kehendak pekerja. Ini mengakibatkan perselisihan faham antara kedua-dua pihak, pengurusan dan pekerja-pekerja. Okey, menurut Robin 1978 pula, melihat aspek komunikasi sebagai satu punca konflik berlaku di mana dikatakan konflik merupakan hasil langsung daripada komunikasi yang tidak betul atau perselisihan faham. Okay, kita pergi kepada antara contoh lain punca berlakunya konflik dalam organisasi. Salah satunya ialah persaingan sumber yang terhad. Di dalam sebuah organisasi sering berlaku persaingan untuk mendapatkan pengagihan sumber-sumber seperti jawatan, kewangan, kelengkapan pejabat dan kelengkapan peribadi bagi memenuhi kehendak jabatan masing-masing. Antaranya ketidakjelasan tanggungjawab dan kuasa, persandaran tugas dan kekurangan maklumat. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu yang menyebabkan konflik dalam organisasi. Ini adalah satu isu yang kita ambil, iaitu kes buli. Gejala membuli berlaku di mana-mana dan setiap hari, termasuk di tempat kerja. Malangnya, ramai tidak sedar membuli juga membabitkan diri pekerja. Menurut Anderson 1999, buli di tempat kerja merupakan satu perkara yang sudah menjadi kebiasaan dalam sesebuah organisasi. Kajian turut melaporkan bahawa mangsa buli di tempat kerja cenderung untuk mempunyai ketidakhadiran yang tinggi di tempat kerja kerana mendapat cuti sakit yang berpanjangan, kurangnya kepuasan kerja dan motivasi untuk pekerja. Okey, kita pergi kepada menurut Rainer dan Hall 1997, tingkah laku buli di tempat kerja dapat dibahagikan kepada 5 jenis. Okey, iaitu mengancam status profesional seseorang. Contohnya merendah-rendahkan pendapat dan tuduhan, kurangnya usaha dalam tugas. Seterusnya, ancaman peribadi. Contohnya menghina, mengugut. Seterusnya, mengasingkan atau dipulaukan. Jenis seterusnya, memberi kerja atau tugas yang berlebihan, tekanan yang tidak wajar, impossible, destabilization. Contohnya gagal memberi kredit atau ganjaran waktu yang ditetapkan. Okey, slide saya sampai di sini saja. Saya akan serahkan kepada rakan saya pula untuk meneruskan slide-slide yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan meneruskan slide yang seterusnya dari rakan seperjuangan saya. Kita pergi kepada tajuk sumber konflik. Menurut Ross, pada tahun 1993, ia menyatakan terdapat 2 sumber konflik yang terjadi dalam sesebuah organisasi atau kelompok, iaitu kelompok yang pertama adalah unsur persaingan dan kedua adalah unsur kekuatan. Menurut teori struktur,
Konflik dikawal oleh sosial dan wujudnya persaingan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Tindakan terhadap pihak lain dalam pemikiran teori struktur sosial akan menciptakan tentangan yang nyata untuk meningkatkan respon kolektif dalam menghadapi pihak lain. Seterusnya adalah terdapat 3 sumber konflik yang telah dikenal pasti adalah seperti yang berikut. Yang pertama adalah faktor komunikasi merupakan penyebab berlakunya konflik ketika para pekerja atau individu dalam sesebuah organisasi maupun antara organisasi tidak dapat atau tidak mahu untuk saling mengerti dan saling memahami dalam pelbagai hal dalam sesebuah organisasi itu. Dan seterusnya adalah faktor personal ataupun peribadi juga sumber konflik dalam organisasi, di mana individu dalam organisasi tidak memahami di antara satu sama lain, sehingga berlaku pelbagai persoalan yang dapat mendorong konflik antara individu, baik dalam satu bahagian tertentu maupun antara bahagian tertentu dalam organisasi. Dan seterusnya, yang terakhir, yang ketiga, struktur tugas juga dilihat merupakan salah satu sumber konflik, di mana sebahagian pekerja atau individu tidak dapat memahami secara mendalam sesuatu pekerjaan mereka dalam segi struktur tugas yang sedia ada ataupun ketidaksesuaian dalam hal pembahagian kerja maupun prosedur kerja yang tidak dipahami. Seterusnya, tajuk yang seterusnya adalah peranan latihan dalam organisasi. Di dalam peranan latihan di organisasi ini ialah latihan dan pembangunan pekerja ialah aktiviti organisasi yang penting kerana pengaruhnya terhadap produktiviti pekerja. Bahagian pengrekrutan dan pemilihan membawa masuk pekerja-pekerja ke dalam organisasi. Orientasi dan latihan membantu pekerja baru untuk menjadi pekerja yang produktif dalam organisasi tersebut, dan pekerja yang berpengalaman dapat menerima perubahan dan kehendak kerja tersebut. So, ini adalah tujuan utama latihan adalah mencapai sebarang perubahan dalam pengetahuan, kemahiran, pengalaman, tingkah laku atau perangai yang mana melonjakkan keupayaan seseorang pekerja itu. Ini adalah antara tujuan latihan lain dalam latihan lain adalah seperti berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja dalam bidang-bidang yang tertentu. Yang kedua, untuk menyesuaikan pekerja dengan sistem baru, prosedur dan cara kerja akibat daripada kemajuan teknologi yang menyebabkan perubahan. Yang ketiga, mendorong pekerja lama dan pekerja baru menyesuaikan diri dengan kehendak sesuatu kerja baru dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah terdapat pekerja baru. Seterusnya, slide yang seterusnya saya serahkan kepada rakan seperjuangan saya, Aswabirin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Engku Muhammad Nur Hafizah bin Azam Syah. Nombor matrik saya 265332. So, hari ni petang ni saya akan meneruskan ulasan mengenai tugasan yang telah kami sediakan. So, saya teruskan dengan peningkatan prestasi organisasi melalui konflik. So, konflik ni ada kalanya dia memberi kesan yang positif dan ada kalanya dia memberikan kesan negatif kepada sesuatu organisasi. So, dari segi kebaikannya adalah konflik yang berlaku boleh menyebabkan sikap berlumba-lumba untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. So, ini adalah secara sihat mereka bersaing. Konflik secara sihat dan berlumba untuk mencapai sesuatu matlamat yang telah ditetapkan. So, dengan adanya sikap seperti ini, hasil atau prestasi sesuatu kerja akan meningkat dan ini akan memberikan kesan dan impak yang positif kepada organisasi itu sendiri.
So kita tengok melalui Philly, dia mengatakan terdapat kesan-kesan positif apabila berlakunya konflik, iaitu dapat mengurangkan terjadinya konflik yang lebih serius, menggalakkan pencarian kepada fakta-fakta baru atau jalan penyelesaian, meningkatkan kejelekitan dan performans dalam kumpulan dan menilai kuasa atau keupayaan individu atau kumpulan. So maksudnya kat sini seseorang individu ni perlu mempunyai kesedaran sebelum masalah konflik ini berlarutan dan menjadi lebih teruk. So maksudnya dia perlu mencari jalan penyelesaian untuk meningkatkan performance dia, sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. So konflik juga menimbulkan kesan buruk atau negatif terhadap sesebuah organisasi sekiranya tidak dikawal dari awal. Konflik yang berlaku boleh menimbulkan sikap benci-membenci, kemurungan, permusuhan, saling tidak percaya, tuduh-menuduh, tiada kerjasama, sabotaj di antara satu sama lain. Ini yang telah saya katakan tadi, di mana konflik yang terjadi di antara individu dengan pekerja, rakan sekerja menjadi lebih teruk. Bila konflik itu menjadi teruk, inilah yang akan terjadi. Sikap benci-membenci, permusuhan, saling tidak percaya. So daripada ia menjadi berlarutan, seeloknya pekerja itu harus memulihkan konflik yang terjadi. Sekiranya hal ini tidak dapat dikawal, sebaiknya ia dikuatiri akan mengganggu keharmonian kehubungan interpersonal dalam sesebuah organisasi. Pengawalan konflik ke satu tahap tertentu dapat membantu meningkatkan persefahaman dan keberkesanan kumpulan dan organisasi demi mencapai sesuatu matlamat organisasi tersebut. Oleh yang demikian, konflik yang berlaku perlu diatasi sebaik mungkin dengan agar matlamat dapat dicapai dengan jayanya. So saya teruskan dengan kaedah mengatasi konflik. So dari segi kita tengok dari Kenneth Thomas, dia mengatakan dia telah menyarankan 5 strategi yang boleh digunakan dalam menyelesaikan konflik, iaitu persaingan, yang kedua permuafakatan, kompromi, pengelakkan dan juga penyelesaian. So kita tengok dulu dari segi persaingan. So selalunya digunakan untuk mengalahkan pihak lawan dan ia mewujudkan situasi menang kalah kerana kedua-dua pihak yang berkonflik bersaing untuk mencapai matlamat masing-masing. Keadaan ini berlaku dalam kumpulan yang kurang mementingkan perpaduan dan lebih mengutamakan pencapaian matlamat. So dia lebihkan kepada matlamat peribadi lah, dia tak kira orang lain dah. So ini adalah strategi persaingan. So saya teruskan dengan strategi yang kedua, iaitu pengelakkan. Isu-isu konflik ini dipendamkan atau tidak diendahkan buat sementara waktu untuk mengumpulkan maklumat dan menganalisis masalah yang berlaku. Ahli kumpulan cuba mengelak tercetusnya perbalahan kerana perpaduan pasukan yang rendah dan keinginan untuk mencapai matlamat adalah rendah. Ada kalanya isu-isu konflik sengaja diketengahkan oleh pihak-pihak tertentu atas sebab-sebab yang tertentu. So dari segi kompromi pula, menggunakan teknik arbitrasi, rundingan dan tawar-menawar. Strategi ini memberi faedah kepada dua-dua pihak yang berkonflik daripada penyelesaian yang dapat dilakukan. Kedua-dua pihak terpaksa mengorbankan kepentingan masing-masing untuk menerima faedah bersama selaras dengan yang disetujui oleh mereka. So, seterusnya strategi penyesuaian yang biasanya bermatlamat untuk memelihara perhubungan dan kedudukan, ingin mendapatkan kerjasama dan menyelesaikan konflik dengan cepat. Sesetengah ahli kumpulan akan mengalah
kepada pihak yang lebih dominan kerana keadaan perpaduan kumpulan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah strategi permuafakatan, di mana dalam teknik ini kedua-dua pihak mencapai matlamat masing-masing dalam situasi win-win situation. So, sikap bertolak ansur dan mementingkan pencapaian matlamat serta perpaduan pasukan menjadi keutamaan. So di samping itu, konflik juga menggalakkan seseorang itu memikirkan punca sesuatu masalah dengan lebih mendalam, meningkatkan motivasi untuk menyelesaikan masalah dan memahami emosi serta tingkah laku diri sendiri dan orang lain dalam usaha mewujudkan penyelesaian atau perseimbangan. So, saya teruskan yang kesimpulan. So, kesimpulannya adalah dalam kehidupan ini tidak boleh dipisahkan. Memang tak boleh dipisahkan dengan masalah ataupun konflik. So, konflik ini juga boleh berlaku di dalam hubungan interpersonal, sama ada hubungan di antara individu itu sendiri dengan individu yang lain, dengan rakan sekerja. Konflik dalam organisasi boleh mendatangkan implikasi yang negatif dan juga boleh mendatangkan implikasi yang positif. Lantaran itu, setiap individu harus bijak dalam menangani situasi yang berlaku seperti tekanan waktu bekerja dan konflik di tempat kerja. Individu tersebut haruslah memiliki sifat yang profesional dalam menjalankan tugas yang diberikan dengan cemerlang bagi mendapat kepercayaan majikan. Malah majikan juga perlu memainkan peranan kepada setiap pekerja yang mempunyai apa-apa masalah kerana dikhawatiri akan menyebabkan prestasi organisasi tersebut menurun. Maka persiapkanlah diri kita dengan kekuatan hati, mental dan fizikal dalam meneruskan kehidupan sebagai pekerja yang sentiasa akan menghadapi pelbagai ujian dan dugaan. Jujur dan berfikiran terbuka dalam menyelesaikan masalah dan konflik, dan ia akan menghasilkan organisasi yang cemerlang serta terbilang. So, setakat ini saja kami mengulas tugasan ini. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.